Kali ni kita nak buat graph guna 3 jenis package. Nama package tu adalah Pandas 1, Pandas, Plotly dan Dash. Okay, Pandas ni untuk apa? Pandas ni kita guna untuk selalunya untuk data. Kita nak analisa data tu. Plotly ni memang untuk plot. Dash ni untuk dash lah. Kita buat macam dashboard macam tu. Okay, hari ni kita nak buat dashboard macam ni. Ini nanti kita nak buat hari ni case COVID-19 di Malaysia. Alright, ada yang case baru. Kita nak buat line graph. Nama graph ni adalah line graph. Yang dia punya bawah ni, tarikh tu adalah dia punya axis, x-axis. Yang sebelah kiri ni, yang tulis nombor ni adalah y-axis. Jadi ini contoh graph yang kita nak buat hari ni. Okay, first kita kena ada dalam awak punya dokumen, awak buat notebook baru. Kak Zira dah buat dah. Namakan dia, Kak Zira dah buat dah. Bagi tajuk dari siapa. Kat sini Kak Zira nak ingatkan 3 benda penting. Satu adalah data. Kita nak cerita pasal COVID kan, nak buat pasal COVID. Jadi COVID ni data dia adalah data public, jadi boleh download online. Jadi kalau awak nak buat yang lain, data yang lain boleh je, cuma awak kena tahu data tu dia jenis apa kolom dia. Benda-benda tu penting. Kadang-kadang ada data dia private, tapi private ni maknanya kita kena bayar untuk dapat data tu. Tapi untuk sekarang kita cakap pasal public, maknanya semua orang boleh tengok data tu. Okay, jadi eloknya data awak tu dalam CSV file. Ni apa? Nanti Kak Zira explain. Lepas tu seterusnya package apa yang perlu ada. Okay, package apa ni maknanya dia guna apa. Macam sebelum ni nampai untuk matematik kan, dengan sains yang kita dah belajar. Kalau Pandas ni kita guna dia untuk analisa data tu sendiri. Maknanya macam kita nak sebelum kita plot, kita kena tahu data kita tu macam mana. Jadi selalunya dalam bentuk table meja. Nanti Kak Zira tunjuk meja tu apa benda. Plotly ni untuk plot. Dash ni adalah untuk bagi dia macam dashboard macam ni. Ini satu website yang Kak Zira dah buat. Taklah website, macam dashboard yang Kak Zira buat. Ni link yang Kak Zira punya sendiri dari dalam laptop Kak Zira. Okay, yang paling penting, enjoy, jangan stress kalau error. Benda ni boleh buat bila-bila. Okay, first kita nak tahu pasal data kan. Data kita apa? Awak google je GitHub MOH. Nanti dia akan keluar link yang pertama ni, github.com. MOH Malaysia COVID-19. Yeah, dalam ni ada banyak sangat data yang awak boleh main-main untuk sambil belajar. Jadi awak klik dekat ni, epidemic. Sebab kita nak fokus ke epidemic. Kat sini dah ada banyak file yang awak boleh pilih. Dan awak boleh graph lah kan daripada situ. Okay, macam ni contoh Kak Zira nak fokus kepada cases Malaysia CSV. Dia boleh baca kat readme ni. Okay, kan tadi Kak Zira ada sebut pasal beta file tu dalam CSV. Apa tu CSV? CSV ni dia punya jenis file. Macam ni kan, hujung dia nampak tu, CSV. Jadi, sebab nanti sekarang senang kita nak guna. Okay, sekarang kita nak cases in Malaysia, kita klik situ. Klik situ, inilah data yang kita nak guna. Nampak tak ni? Ni data kita. Tarikh, date, new cases, case baru, case import, case sembuh, cluster import, cluster, tapi Kak Zira nak guna sampai case sembuh je. Kita nak guna 4 ni je. Okay, macam mana kita nak download data daripada website ni? First, kita kena import dulu package. Okay, import package apa? Kita import Pandas as PD. Hari tu Kak Zira dah explain kan kenapa kita kena namakan dia macam short form as
PD sebab nanti akan datang boleh tulis senang je, tak payah tulis panjang-panjang PANDAS, boleh terus tulis PD. Okey, seterusnya kita nak download download dia guna URL sama dengan kita download data ni daripada URL ni kan. Ni cara orang ambil dia daripada GitHub, kan website GitHub kan. Kat sini ada tulis raw. Nampak tak raw ni? Raw ni awak klik situ, nanti sekarang dia akan tukar jadi CSV file. Dia jadi macam ni. Okey, ni awak pergi ke URL kat atas ni, awak Ctrl C ataupun right click copy. Nanti awak pergi sini paste. Lupa pula kena ada teng-teng. Jangan lupa teng-teng ya anak-anak. Teng-teng penting. Okey, tu URL yang kita nak ambil nanti. Okey, sekarang kita punya data taklah df lah. Df sama dengan PD sebab kita dah import package tadi. Dot read underscore CSV bracket URL. Okey, kita control enter. Nanti sekarang apa dia buat ialah kita import panda ni masuk dalam Jupyter ni. Jadi Jupyter pun kita perlukan package ni, jadi diimport. Lepas tu dari URL ni panda tu dia baca URL tu. Jadi dia baca data kita bentuk macam ni. Dia baca data tu macam ni. Jadi nak tengok data kita macam mana kan? Awak tulis je df.info bracket. Nanti dia akan beritahu awak pasal apa itu data yang kita ambil dalam output. Okey, kenapa Kak Zira namakan dia df kan? Sebab dia adalah data frame. Df adalah data frame. Okey, macam ni kan? Data frame. Sebab kalau kita tengok bentuk dia, macam kat atas ni ada kolom kan? Ni kolom. Setiap kolom ni ada row. Date ke bawah adalah kolom. Cases ke bawah adalah kolom. Kalau macam ni yang nombor 1 ni, 1 ke kanan ni adalah nama dia row. 2 sepanjang ni nama dia row. Jadi ni kita ada table yang ada nama kolom dia, ada header dia, ada kolom header, ada nama dia, ada variable. Kita panggil dia data frame. Itulah dia. Dan dari situ kita boleh tahu, dari from.info ni dia bagi tahu kolom tu, kolom kita apa, kolom kita date, cases new, cases import. Dalam ni pun sama. Nama kolom dia date, cases new, cases import, sama je macam dalam ni. Nice. Okay, kita nak tengok data kita ni macam mana berupa dia kan. Awak tulis je df. Contoh kita nak ambil kolom untuk cases new ni ya. Senang je awak tulis df sebab itu kita punya data frame kita. Dari atas ni tadi, ini data frame kita. Df teng-teng, jangan lupa cases underscore new. Nama kolom ni, nama kolom. Awak shift enter, dia akan keluar kolom dan dia punya value. Cara lain dia, awak boleh buat df dot cases underscore new. Shift enter, akan keluar benda yang sama. Beza ni dengan ni, dia tak ada beza. Cumanya kalau guna titik ni lagi senang lah. Kalau ini kalau kolom dia ada tengah-tengah ni ada space, contoh kat sini kan, dia kosong kan, nampak tak? Sini tiba-tiba ada kosong, jadi awak kena guna teng-teng dan juga bracket panjang sikit nak tulis. Kak Zira prefer yang ini, yang dot.
Tapi untuk senang sekarang kita guna dua-dua lah. Okay. Okay, kita nak tengok 5 atas. Data 5 atas senang je. New cases. Okay, macam tu. Okay. Yang 5 atasnya, ni contoh 5 atas, ingat tak hari tu dia start daripada nombor kosong. Dia start daripada kosong, 1 macam hari tu kan. Jadi ni kita punya kolom tu dot, nampak ke? Dot head bracket. Bracket. Tidak akan keluar 5 data yang pertama. Yeah. Kalau kita nak 5 data akhir macam mana? Easy. Ini Kak Zira guna yang tak ada tang-tang df dot cases new dot tail bracket. Shift enter. Kita tahu 5 data akhir. Ni 5 data akhir dia. Sama kan? Nice. Okay. Bila kita dah tahu data kita, kita nak bersihkan data kita. Bersihkan data kita ni maknanya macam supaya dia mudah nanti untuk kita. Kan macam kita dah tengok info ni kan, kita boleh tahu dia objek, dia integer. Sekarang ni integer ni tak apa, tak ada masalah sebab dia nombor. Cuma objek ni. Tapi dia tarikh. Tarikh, date, kita tak nak dia dalam objek. Kita nak dia dalam time. Cara ni kita nak buat dia senang je. PD pula, df tang date sama dengan PD pandas dot to underscore date time bracket df bracket yang kotak tu. Kak Zira tak tahu nama dia apa, tapi kalau korang tahu boleh beritahu Kak Zira. Okey, ini maknanya kita bagikan kolom tu sama dengan, kita akan tukar dia dari objek kepada date time. Jadi bawah ni kita tulis df date. Yeah, sekarang dia dah jadi date time. Nice. Sebab sebelum ni dia adalah objek, betul? Sekarang sebab kita dah guna kita dah buat PD to date time, dia dah tukar jadi date time. Jadi apa-apa berkaitan dengan masa, tarikh, tukar jadi date time. Nanti senang untuk data awak nanti. Okay, bila sekarang kita dah habis, dah faham dah semua data kita kan? Kita dah faham dah data. Sekarang kita plot. Okay, kita nak buat line chart. Jadi Kak Zira Google line chart in Python. Guna Plotly. Plotly kan? Scroll bawah. Ini cantik. Okay, kita dah jumpa dah data kita. Nice. First kita import package. Bila dah import, sama macam ni. Yang contoh dia buat ni. Mana? Dia import dulu. Lepas tu dia ada data. Kita dah ada data. Selesai dapat tu. Sekarang kita nak buat figure. Okay. Kita nak buat figure tu. Awak ambil ni contoh. Oh, panjang ya. Okay. Kita ambil satu je. Actually ambil boleh lah. Sorry. Wishy-washy. Sorry. Okay. Nice. Okay, ni kita copy. Paste. First kita bagi tahu kan kita import ni kan, Plotly ni. Nanti ni boleh tengok video macam mana nak download, nak install, masuk ke Zira. Okay, lepas tu first kita buat dulu. Okay, figure lah kan. Fig ni, ini maknanya dia bagi tahu gambar plot kita. Maknanya ini kira satu benda. Satu benda, jadi kita panggilkan dia fig go figure. Lepas tu kita add trace. Fig add trace. Fig add trace ni maknanya dalam satu plot tu ada berapa variable yang kita guna. Kak
kat sini awak kena faham. Wait. Yang ni je. X, Y. Aku kena fokus kat sini. X, Y. Okay, ni Kak Zira susun supaya kita semua senang nak tengok. Okay. Dah ada 3 ni kan. Kita tahu kita punya X adalah tarikh. Jadi DF date. Okay, ni kita copy, paste. Semua dekat 3-3 ni kita paste. Sekarang kita pergi ke Y. Y kita pertama ialah DF kes sembuh. Kes sembuh kita adalah cases underscore new. Jangan lupa penutup bracket. Yeah. Okay. Yang nombor 2 ialah cases yang recovered. Last sekali DF cases import. Bila dah faham data, awak tahu nak buat apa. Okay. Sekarang kita dah tahu apa kita nak buat. Okay. Daripada ni kan 1 kan. 1 ni kita kena bagi dia nama. Nama dia untuk ni ialah kes sembuh. Jadi kita tulis ni sembuh. Untuk yang kedua ni, dia adalah untuk kes yang ni kes baru. Masya Allah. Kes baru. Ni kes sembuh. Dan sekali ni kes import. Okay. Habis tu kita tulis fig.show. Shift enter. Nanti sekarang dia ada macam ceng. Oh, what happened? Oh, recovered. Salah je. Recover. Salah type variable. Awak punya kolom kena tulis betul-betul tau. Kalau tak nanti jadi error macam tadi. Okay, yay. Kita dah keluar data. Yay. Tapi ini bukan yang kita nak. Jadi kita nak lagi cantik je. Kita nak ubah dia punya layout. Cara nak ubah senang je. Okay, first kita tengok dia punya colour. Colour case baru. Case baru ni selalunya mestilah merah kan. Kita tak nak dia. Okay, sekarang kita update dia. Nak ubah dia punya layout. Lepas tu case sembuh, selalunya case sembuh benda bagus. Jadi kita green. Lepas tu case import ni kita biar warna biru lah. Shift enter. Dia akan jadi macam ni. Wah, hampir nak jadi dah dengan apa yang kita bayangkan. Mana? Hampir nak jadi dengan ni. Okay, kita kena ubahkan dia lagi supaya jadi macam ni. Macam mana kita nak buat benda ni? Easy. Awak pergi ke sini balik. Tulis fig dot update underscore layout. Ini awak boleh tulis dia punya tajuk, title sama dengan case case COVID-19 di Malaysia. Lepas tu x-axis underscore title sama dengan x-axis kita adalah tarikh, y-axis kita underscore title adalah nombor. Jadi kita shift enter. Dia akan keluar macam ni. Dia dah ada tajuk, dia ada nombor, dia ada tarikh. Yeay. Boleh tekan tepi ni, boleh tengok dah. Kes baru saja. Tak ada apa-apa. Kes import. Wah. Kita nak semua waktu kita kan kita gerakkan mouse kan, dia bergerak sekali. Jadi cara nak buat tu ialah dekat update layout ni, awak tambah lagi satu line. Awak tulis hover mode. Hover mode sama dengan tenteng X. Nanti kan dia akan jadi macam ni. Yeay. Dah siap.
Yeay, ni plot kita. Okay, cara awak nak buatkan dia jadi web page baru, awak pergi ke line chart ataupun graph ni tadi, pergi scroll bawah sekali. Nanti kan dia akan tulis import dash dan sebagainya. Sama juga dekat line pun, kalau scroll bawah sekali, dia ada suruh macam import dash. Awak copy je tu. Lepas tu awak pergi balik ke awak punya notebook, awak paste, Ctrl V. Ini awak kena faham, di sisi graph, figure awak mesti fig. Atas ni kita dah namakan dia fig kan. Okay, jadi bawah ni kita shift enter. Nanti dia akan keluar satu link baru. Dia akan bagi macam link. Daripada link tu, apa ni? Oh, okay je. Daripada link ni, dia akan tulis dash is running on. Ni link ni, awak klik. Dah siap dah. Yeay, awak punya dashboard sendiri. Ni dashboard awak yang buat. Dia dah ada dalam awak punya laptop. Contoh kalau kita nak tengok bulan, dari bulan September 1 sampai sekarang. Yeay, kita tak nak import. Kita nak kes sembuh dan baru saja. Kita boleh nampak hijau ni di atas merah sampai sini. Sebelum 15 hari bulan. 15 hari bulan September. 14 hari bulan dia masih hijau, masih atas. Tapi 15 je merah dah atas biru. Maknanya kes baru lagi banyak lagi sembuh. Tapi untuk 17 hari bulan 9 kita balik. Yeah. Awak boleh main-main dengan data ni. Nanti kalau atas ni ada untuk rumah ni, awak klik situ, dia akan pulang balik ke tempat asal. Boleh klik import, kita masuk semua. Kalau contoh kita tak nak sembuh dengan baru, kita nak tengok case import saja. Case import ni dia banyak dekat sini kan. Jadi awak klik je. Dia banyak dekat 29 bulan April. Itu saja daripada saya. Hari ni kita dah belajar cara nak guna hari ni kita ni recap Hari ni kita belajar cara nak download daripada website GitHub. Download pandas ni untuk gunakan benda tu. Lepas tu kita tahu kalau masa kita kena tukarkan dia kepada date time. Untuk plot Kak Zira galakkan guna graph object. Jadinya ni nak senang, awak tengok je contoh graph kat dalam ni yang awak nampak macam oh ini boleh kita guna. Jadi awak copy kod dia, copy je. Lepas tu nanti sekarang awak ubah macam tadi Kak Zira buat. Apa X dia, apa Y dia dan apa nama dia. Ini sebab ada 3. 1 2 3. Jadi kita ada 3. 1 2 3 kat tepi ni. Nama dia legend. Yeah. Dan last kali kita buat dia jadi web page, kita guna dash. Jadi dia akan jadi web page baru yang ni. Sekian. Oh, kalau kan bila kita dah guna dash, nanti awak punya notebook dia akan ada jadi macam bentuk menunggu ni tau. Jadi nak keluar daripada situ, awak klik je dekat stop ni, interrupt. Nanti dia akan stop. Jadi kat sini pun kalau tekan balik dia akan stop. Dia tak function dah. Dia dah tak boleh masuk server. Tapi ni save. Okay, awak save. Habis. Bye bye. Terima kasih.